Salam sejahtera para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Screen Media. Peter Anthony boleh hilang kelayakan adun melalap pada 3 September. Sebelum itu, suka kami maklumkan bahawa berita ini dipetik daripada Malaysia Kini bertarikh 28 Ogos 2025 yang bertajuk Peter Anthony boleh hilang kelayakan adun melalap pada 3 September. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Melalap, Datuk Peter Anthony, mempunyai tempoh 14 hari dari tarikh keputusan di Mahkamah Rayuan pada 20 Ogos lepas untuk mengemukakan petisyen pengampunan, dan jika gagal, beliau akan hilang kelayakan sebagai adun. Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Kadzim M. Yahya berkata, Peter mempunyai tempoh masa hingga 2 September bagi memfailkan petisyen pengampunan berkenaan. Jika beliau tidak memfailkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan, maka kerusi adun melalap dengan sendirinya akan menjadi kosong pada 3 September. Katanya pada sidang media di Dewan Undangan Negeri di sini hari ini. Bagaimanapun, Kadzim berkata tiada pilihan raya kecil, PRK akan dibuat dalam tempoh itu kerana DUN Sabah akan terbubar secara sendiri pada 11 November ini sekiranya tiada pembubaran sebelum tarikh berkenaan. Kadzim berkata, mengikut perkara 17-1-I Perlembagaan Negeri Sabah, mana-mana adun yang disabitkan atas kesalahan oleh mahkamah dan dihukum penjara untuk tidak kurang dari setahun atau denda tidak kurang RM2,000 akan hilang kelayakan sebagai adun. Pada 20 Ogos lepas, Mahkamah Rayuan menolak permohonan semakan Peter terhadap sabitan dan hukuman penjara 3 tahun bagi kesalahan memalsukan dokumen berkaitan kontrak penyelenggaraan dan perkhidmatan di Universiti Malaysia Sabah, UMS. Oleh itu, bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah itu kekal menjalani hukuman penjara. Mahkamah Rayuan pada 4 Mac lepas memerintahkan Peter menjalani hukuman penjara pada hari sama selepas menolak rayuannya terhadap sabitan, hukuman penjara 3 tahun dan denda RM50,000 yang dijatuhkan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur terhadapnya pada Mei 2022. Peter, 54, telah membayar denda itu. Pada 18 April 2023, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah mengekalkan sabitan dan hukuman itu, menyebabkan Peter memfailkan rayuan, namun gagal yang mendorong beliau memfailkan permohonan semakan di Mahkamah Rayuan yang didengar di hadapan panel hakim berbeza. Beliau didakwa dalam kapasitinya sebagai pengarah urusan asli jati sendirian Berhad, memalsukan surat daripada Pejabat Timbalan Naib Chancellor UMS bertarikh 9 Jun 2014 dengan memasukkan kenyataan palsu dengan niat untuk memperdaya. Kesalahan itu dilakukan di Pejabat Setiausaha Sulit Kanan kepada Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra, Putrajaya antara 13 Jun hingga 21 Ogos 2014. Untuk makluman para sahabat penonton semua, sejarah politik Malaysia sendiri tidak asing dengan isu kelayakan wakil rakyat yang terhenti akibat sabitan mahkamah. Antara contoh terkenal ialah kes Datuk Seri Anwar Ibrahim yang hilang kelayakan sebagai ahli parlimen pada tahun 2015 akibat sabitan kes mahkamah, sebelum akhirnya mendapat pengampunan diraja pada tahun 2018. Situasi ini menunjukkan bagaimana undang-undang boleh memberi kesan langsung kepada perjalanan demokrasi dan wakil rakyat yang dipilih rakyat. Di Sabah, perkembangan ini turut menarik kerana ia berlaku dalam konteks politik negeri yang sentiasa dinamik.
dengan DUN dijadwalkan terbubar pada November 2025, adakah rakyat Melalap akan dibiarkan tanpa wakil rasmi di DUN buat sementara waktu? Atau mungkinkah Peter Anthony sempat mengemukakan petisyen pengampunan bagi mengekalkan statusnya? Dalam kerangka akademik, situasi seperti ini mengundang persoalan lebih besar tentang keseimbangan antara undang-undang, demokrasi dan legitimasi politik. Apakah yang lebih penting, menjaga prinsip undang-undang tanpa kompromi atau memastikan rakyat tetap mempunyai wakil yang aktif di Dewan Undangan? Dalam teori politik, ia seakan mengulangi dilema klasik antara rule of law dengan representation of the people. Malah, jika dibandingkan dengan sistem demokrasi lain di dunia, isu ini bukanlah unik. Misalnya, di United Kingdom, seorang ahli parlimen boleh kehilangan kerusi melalui mekanisme recall petition apabila disabitkan kesalahan serius. Di negara-negara lain pula, pengampunan politik sering dianggap sebagai instrumen yang bersifat political survival lebih daripada keadilan undang-undang. Soalnya, di Malaysia, adakah kita melihat pengampunan sebagai jalan keluar politik atau benar-benar sebagai ruang pertimbangan kemanusiaan dan keadilan? Akhirnya, kes Peter Anthony ini lebih daripada sekadar isu seorang wakil rakyat hilang kelayakan. Ia menjadi cerminan tentang bagaimana institusi, perlembagaan, dan sistem demokrasi diuji oleh realiti politik dan undang-undang. Apapun hasilnya, ia akan memberi kesan besar bukan sahaja kepada kawasan Melalap, tetapi juga landscape politik Sabah menjelang pilihan raya negeri yang semakin hampir. Sebelum menutup, biar kami tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Bunga melur di tepi titi, harum semerbak menawan rasa. Hukum berjalan tetap berdiri, rakyat menunggu jawaban wibawa. Bagaimana pandangan anda? Adakah Peter Anthony wajar diberikan peluang kedua melalui petisyen pengampunan? Atau undang-undang perlu ditegakkan tanpa sebarang kelonggaran? Tinggalkan komen anda di bawah dan mari kita bincangkan isu penting ini bersama. Sekian, kita jumpa lagi.